Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini sekali lagi dan saya mendoakan semoga anda di luar sana supaya berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda untuk sama-sama kita mengambil perkongsian pencerahan kefahaman apa saja berkenaan dengan BBMA bersama dengan Cikgu Hasran Hashim yang setiap Rabu live from home. Terpaksa. Yelah malam Rabu lah, Selasa malam Rabu. Salah cakap sebenarnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dapat lagi kita bersama dan sebelum kita bermula seperti biasalah jangan malu-malu segan-segan untuk ke YouTube channel kami CTC FM di mana segmen cikgu bermula daripada 01 sampailah ke 166. Semuanya ada. Kalau nak ulang balik, ulang tengok 2 minggu lepas cakap pasal ni, boleh ulang balik. Kalau tak faham, boleh ulang yang mana sekalipun. Okey, dan apa yang suka untuk kita pesan juga berkenaan dengan COVID-19, alhamdulillah Selangor telah pun mendapat tempat pertama. Juara. Allahu Akbar. Itulah dia. Saya pun tak tahu nak bangga ke nak apa. Sedih. Tak PKBB tak settle. Sebenarnya di satu tempat, disebabkan di satu tempat dia tak ambil endah sangat. Sepatutnya bila ada musim COVID tu, dia bos-bos ni dia akan okey kita swab, kan maksud saya macam tu lah. Kilang-kilang besar dia ambil inisiatif sendiri. Dia dah tahu pekerja-pekerja dia duduk di luar, duduk di dalam, duduk di hostel, senang nak merebak. Macam orang Malaysia duduk di Singapura, berapa ramai? Kan Singapura dia ada satu tempat kan, pekerja-pekerja semua duduk kat situ. Sepatutnya daripada awal lagi dah kena buat macam tu. Okey, tak apa. Benda dah jadi, nak macam mana? Tekan kita nak ulang balik, benda dah memang 2000 kan. Seriau. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita jaga kita, pastikan kalau tak penting sangat tak payah keluar. Itu yang paling mustahak lah. Sebab sekarang ini virus ini dah masuk ke gelombang yang keempat dan dan menurut katanya dia tak ada simptom yang boleh kita kalau kena macam ni tu simptom COVID lah. No, sekarang dia tak ada. Anda nampak sihat je, tapi bila anda pergi swab memang ada. Alif Sata juga dia tak ada simptom. Dia rasa dia sihat, tiba-tiba saja. Berhati-hati. Semakin lama semakin halus permainan dia orang ni. Okey, saya menyapa dulu rakan-rakan yang berada di wall. Yang pertama malam ni Firdaus Muhammad Saleh. Salam Cikgu Lan dan juga Pak Su. Terima kasih Firdaus bersama dengan kita. Zulfas, terima kasih. Zulfas Fazul. Terima kasih. Salam Cikgu. Abnau Mukis. Panjang ni. Assalamualaikum, selamat malam semua, terutama DJ Pak Su, Boboy, Cikgu Lan. Semoga dilimpahkan rahmat, dimurahkan rezeki dan sentiasa di bawah lindungan Allah sentiasa. Amin. Terima kasih atas doa kalian. Dan Muhammad Umar, Cikgu komen Candle Alien ni minggu lepas punya ni. Candle Alien dan makhluk asing. Master pun ada ni. Master G. Abang G kita. Abang G tu. Assalamualaikum Abang Handsome. Hari ni baru dapat join. Maklum lah, Master ni mana ada masa sangat. Assalamualaikum Cikgu, Pak Su, Boboy. Pak Su minta Cikgu ulas EU dan tingkap-tingkap JPY. Nak juga EU, lepas tu tingkap-tingkap JPY. Dah pandai tingkap sekarang. Apa? Ahli mesyuarat tingkap. Ni daripada Faris Kesatria. Azlan Babe, salam Cikgu Lan. Kalau candle open and close di luar BB, candle alien kan? Alien kan? Okey. Nantilah alien nantilah. Sekejap lagi lah. Sulaiman Syamsi, Assalamualaikum. Selamat malam terutama DJ Pak Su, Boboy dan Cikgu Lan. Semoga dilimpahi rezeki dengan Allah sentiasa. Ya Allah, terima kasih Sulaiman. Terima kasih. Setuju. Tolong explain. CA ya Cikgu, boleh. Lokman JR, salam Cikgu, sampai mana nak hold MHV sell yang ada DH4 JBP USD hari ni? Ya, sampai mana pula tu?
Syuzuran Genji, salam cikgu Pak Su, tak sabar perkongsian ilmu teknikal malam ni, mohon ulas pair meja yang cantik setup. Confirm lah. Afif Rohizan, cikgu mana bottom goal? Betul. Tan Chuan, salam cikgu dan Pak Su, tolong komen goal. Adib Rahim, salam cikgu. Yang ni dia minta ni dia soalan juga. Saya pun suka ni bila ada soalan-soalan macam ni. Adib, relax dulu. Nanti Pak Su akan tanyakan dekat cikgu Pak Su pin dulu. Pin dulu, ingatkan saya nanti. Raymond Arif, salam cikgu. AUD USD arah mana pergi? Okey. Evan, lepas tu ni apa? Noven, salam cikgu Lan, DJ Pak Su, semoga sihat selalu. Nak tanya kalau cikgu instant order konfirmasi. Okey, terakhir apakah yang jadi triggernya? Terima kasih. Best lah soalan-soalan. Salam cikgu dan juga Pak Su, gol malam ni turun lagi ke cikgu? Apek Jepun. Kat Jepun ada apek lah? Kat Malaysia je ada apek. Jepun mana ada apek. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cikgu, saya serahkan kepada cikgu. Silakan cikgu, dah 10.36. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah, kita diberikan kesihatan, kerahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah juga saya sangat-sangat bersyukur hari ini saya diberikan kesihatan, sebab contoh semalam saya demam panas. Suhu dah lebih 38, dari saya bantai tidur semalam. Tak ada ubat lain, makan Panadol, tidur daripada petang buat ke malam. Market tak tengok langsung lepas tu. Nak feel saya hilang semalam. Kepala bengong lah. Cikgu tak keluar mana-mana pun boleh kena demam panas lah. Hari satu Ahad saya keluar. Keluar bawa anak sikit. Tapi rasa kena hujan kot. Dah tua-tua ni kan. Dulu lain lah kan. Sekarang dah berumur ni al-maklum lah kan. Jadi dia mudah kena. Jadi alhamdulillah semalam dah puas tidur, relax. Bangun tadi pagi suhu dah kembali 36. Alhamdulillah. Sampai petang ni malam alhamdulillah syukur. Okey, so syukur kita dipertemukan sekali lagi. Terima kasih warga kerja CTC.FM, Pak Su, Boboy dan semua sekali. Dan okey tuan-tuan, kalau mengikut soalan-soalan yang ditanyakan tadi, memang ada soalan-soalan yang bertanya tentang perkataan CA ataupun candle alien. Jadi untuk sebelum saya nak ulas tuan-tuan, sebelum saya terlupa kadang-kadang malu Pak Su bila saya dah start cerita dia kan terlupa semua apa yang saya nak cerita. Jadi ikut sedikit demi sedikit lah. COVID-19 yang melanda masih belum luntur walaupun ramai yang oportunis. Gol yang menjunam bagai dicatur, ramai menunggu buy yang manis. Nampak Nampak yang saya dah letak perkataan gol yang menjunam bagai dicatur, ramai menunggu buy yang manis. Sebab tuan-tuan ramai tengah menunggu manalah aku nak buy gol. Dan sebab tuan-tuan saya tahu peminat gol ni ramai. Kalau saya post dekat saya punya channel Stereo FX, biasanya rata-rata memang peratusnya lebih kepada gol. Ramai nak gol. Okey, tuan-tuan, sebelum tu saya nak selitkan sesuatu tuan-tuan. Bukan apa, kadang-kadang kita ni Pak Su asyik trade gol, asyik trade currency. Sebenarnya peluang kat luar tu banyak Pak Su. Peluang banyak. Macam-macam peluang yang ada. Jadi sedikit sebanyak saya nak kongsikan sedikit peluang untuk tuan-tuan membuka mata untuk melihat kiri dan kanan, atas dan bawah. Ada benda lain lah yang lebih mudah untuk kita nak dapatkan profit. Ada Pak Su. Okey. Cuma dalam segala apa yang kita buat tuan-tuan, kita perlukan ilmu. Tu perlu. Kita perlukan ilmu dan kita perlukan kesabaran Pak Su. Tuan-tuan. Pak Su, dua-dua ni penting Pak Su. Ilmu dan kesabaran. Ada orang banyak ilmu Pak Su, tapi dia tak sabar. Dia nak masuk juga. Setup tak muncul-muncul. Dia tahu entry terbaik ketika setup ada. Tapi setup tak muncul Pak Su, dia buat setup dia sendiri. Okey. Dan ada yang masih berjaya sebab dia jaga Pak Su. Tetapi ada yang dia tahu setup nak muncul, tapi dia masuk dulu, kemudian dia masuk dengan volume yang besar, then dia MC. Tuan-tuan, dia macam-macam tuan-tuan trader ni. Walaupun Pak Su ilmu kita sama,
walaupun margin kita sama Pak Su, contohnya Pak Su ada 1,000, saya ada 1,000, tapi saya ni tangan gatal Pak Su, nak masuk aja. Akhirnya Pak Su, saya MC dulu, Pak Su okey je. Itu je lah beza dia, kesabaran lah. Dia banyak faktor tuan-tuan. Dia tuan-tuan boleh tanya saya pasal teknikal, saya boleh jawab. Tapi ada ketikanya walaupun tuan-tuan follow apa saya cakap, tetapi menggunakan volume yang besar pun sama juga boleh MC. Dia banyak faktor. So, apa yang saya nak kongsikan lebih kepada analisa perjalanan market yang tidak menentukan sama tuan-tuan loss ataupun tidak. Itu yang betul. Sebab dia ada banyak faktor lain. Ini tuan-tuan nampak perjalanan. Nak entry, tuan-tuan gunakan ilmu masing-masing dan kefahaman masing-masing. Alright? Okey, lepas tu saya nak kongsikan satu perkara, iaitu yang antara yang penting yang saya pastinya ramai sekarang dah tersenyum Pak Su. Dan dalam minggu ni, daripada hujung minggu lepas Pak Su, saya mendapat hari-hari mendapat PM yang mengatakan, terima kasih bang sebab abang beritahu benda ni, saya dah untung banyak ni. Dan perkara itu tuan-tuan, tak lain tak bukan adalah dunia kripto. Dunia kripto. Tuan-tuan, kalau kita nak bandingkan dunia kripto Pak Su dengan dunia currency, currency didagangkan sekitar 5 trilion USD satu hari, roughly. Okay, manakala di kripto Pak Su cuma ada 500 bilion saja. Jadi bermaksud jumlah duit yang berada dalam dunia kripto ni adalah lebih rendah, lebih sedikit berbanding dengan currency. Okey, tetapi lepas tu pergerakan ni tuan-tuan telah mula menampakkan pergerakan yang menarik. Okey, saya ingat, saya yakin Pak Su masih ingat lagi. Tuan-tuan masih ingat. Kalau Pak Su nampak kat sini yang saya tunjukkan sekarang. Okey. Pasti kan saya ada tandakan MYR RM1 hari Isnin, saya tulis Isnin, senang saya nak rujuk, hari Isnin Oktober 19, 20. Harga satu XRP tuan-tuan, ni adalah cryptocurrency, harga dia RM1. Itu Oktober 19. Selepas tu Oktober 22 dia naik RM1.04 Pak Su. Dan minggu ini Pak Su dia mencecah kepada MYR RM3. Bermaksud tuan-tuan, setiap RM1 yang tuan-tuan letak, tuan-tuan dapat lagi RM2. Setiap RM1,000 tuan-tuan letak, lagi dapat RM2,000. Setiap RM10,000 tuan-tuan letak, dapat lagi RM20,000. Setiap RM100,000 tuan-tuan letak, tuan-tuan dapat lagi free RM200,000. Macam itulah dia punya isbah dia. Dan tuan-tuan, nak dapat ni tuan-tuan Pak Su, dia memerlukan kesabaran yang amat tinggi. Kenapa? Kenapa saya katakan dia memerlukan kesabaran, dia perlukan kesabaran yang amat tinggi? Terbang lagi Bitcoin. Okey. Tuan-tuan, kalau saya hold naik jauh lagi. Okey tuan-tuan. Terbang lagi. Okey, kalau tuan-tuan lihat kalau kita tengok sama Pak Su, pergerakan yang muncul di XRP, yang kenapa saya kata kita ada ilmu satu, dan kita perlukan kesabaran yang amat tinggi Pak Su. Okey, Pak Su tengok kalau saya tunjukkan dekat sini, Pak Su nampak ada satu candle yang merah ni Pak Su. Okey. Ada ni, di satu. Satu candle mewakili satu minggu. Okey. Sekarang ada 2 candle, 2 minggu. 3 candle, 3 minggu. 4 candle, 4 minggu. 5 candle, 6 candle. 7 candle, 8 candle. Tuan-tuan, 8 candle weekly adalah berapa minggu Pak Su? 2 bulan. 9, 10, 11. Pak Su, 11 minggu Pak Su bersabar. Dengan hanya 11 minggu Pak Su bersabar, dalam tempoh 2 minggu tuan-tuan dapat keuntungan. Kalau letak RM1 jadi RM3, letak RM100 jadi RM300, letak RM1000 jadi RM3000. Tuan-tuan, tu saya kata bersabar lebih daripada 2 bulan, tapi dalam tempoh 2 minggu saja tuan-tuan, perbalui kesabaran tu. Itu yang saya maksudkan. Itu sebenarnya tuan-tuan ada ilmu dan ada kesabaran, insya-Allah. Dan ada bertanya saya, bang, ni dah naik 2 kali ganda ni. Ada Pak Su dia letak dia tunjukkan masa dia letak RM1,000 Pak Su. Dia dah untung RM2,000, termasuk dia dapat dalam RM3,000. Dia tanya, bang, boleh TP ya atau boleh withdraw? Saya kata nak withdraw lah.
Dia tanya, bang agak-agak berapa nak naik ni? Okay, saya kata dia nak naik, kau tunggu setahun lagi insyaAllah dia boleh naik pada harga yang tertinggi sebelum ni Pak Su. Harga tertinggi dia sekarang harga market sekarang kalau Pak Su tengok, saya tunjukkan kat sini. Okay, Pak Su, harga dia sekarang ni RM RM2.80. Dah turun sedikit Target saya adalah RM10. RM10. Tapi tak akan muncul dalam masa sebulan lah. Kena bersabar lah benda ni kan. At least tahun kan. Jadi Pak Su, jikalau mencecah sampai RM10 bermaksud setiap RM1 yang kita letak, kita mampu untuk mencapai profit hingga RM10. Bermaksud letak 100 dapat 1000, letak 1000 dapat 10,000, letak 10,000 dapat 100,000, letak 100,000 dapat berapa Pak Su? Kira lah sendiri. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak masuk dengan, biasa Pak Su kalau kita trade kan, kita trade forex ni, biasa kita trade ni Pak Su, kita menggunakan modal yang sedikit. Pasal apa Pak Su? Sebab kita kita akan risau. Sebab kalau kita letak banyak-banyak, ia tidak. Setakat 1,000, 2,000 mungkin. Tapi Pak Su nak mencari orang yang berani meletak beratus-ratus ribu ke atau broker tu tak ramai. Tak ramai. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada jumlah yang agak besar, kalau tuan-tuan nak meletakkan investment tuan-tuan ni, saya jarankan antara salah satunya adalah Luno dan juga Tokenize. Sebab tuan-tuan, Pak Su, kedua-dua company ni adalah berdaftar di bawah Security Commission di Malaysia dan masing-masing terikat kepada perundangan di Malaysia dan Pak Su, ini adalah satu pelaburan yang selamat sebenarnya. Tapi selamat duit kita Pak Su, dari segi untung rugi kita yang tentukan. Bila kita nak buy, bila kita nak sell. Jadi ini salah satu Pak Su, selain kita trade harian, sebab tuan-tuan kalau kita nak buat contohnya Bitcoin ke apa ke, nak trade harian ni, dia tidak seaktif macam currency Pak Su. Tetapi untuk jangka masa sebulan, 2 bulan dan tahun-tahun mendatang Pak Su, untuk insyaAllah saya jangkakan sampai setahun lagi, pergerakan kripto tuan-tuan akan bergerak dengan lebih dahsyat Pak Su. Lebih dahsyat. Jadi saya sangat-sangat teruja dan saya sangat-sangat mencadangkan kepada tuan-tuan untuk ambil tahulah pasal cryptocurrency. Dan salah satu cara Pak Su untuk kita nak ambil tahu, macam saya Pak Su, saya pergi kat YouTube, saya akan type lah what is cryptocurrency. Pak Su, di sinilah bagaimana saya bermula. Macam ni, what is cryptocurrency Pak Su? Saya bermula dan saya akan dengar video-video ni sebab Pak Su, saya adalah orang yang malas membaca tapi rajin menengok video. Jadi boleh mulakan kat sini tuan-tuan. Apa saja masalah tentang kripto tuan-tuan, apa saya terdetik, apa saya persoalan tuan-tuan, letak dekat YouTube tuan-tuan. Dia ni macam help Pak Su. Dia ni macam Google tapi dalam bentuk video. Letak kat sini, insyaAllah banyak maklumat. Nak tahu pasal Luno ke, Tokenize ke, anything Pak Su, letaklah kat sini. Dan insyaAllah tuan-tuan gaji buat benda tuan-tuan, hari-hari tengok video pasal kripto ni, lama tuan-tuan akan faham sedikit demi sedikit. Anything terdetik kat kepala tuan-tuan, letak kat sini. Right? So ni satu perkongsian yang, sebab apa tuan-tuan? Lepas tu saya bercerita sebab saya nampak peluang untuk kita sama-sama menjana PIP, menjana RM di sini. Menjanakan sedikit income. Ini something tuan-tuan sebab market tengah cantik. Kalau market bergerak tak cun, memang penatlah kita nak menunggu. Okay? Alright, so saya kata setakat tu dulu untuk kripto. Saya just kutip sedikit dan okay Pak Su. Dan persoalan saya rasa saya nak sentuh tentang apa? Sebelum Pak Su ambil soalan saya nak sentuh pasal CA. CA ataupun Candle Alien. Okay. Actually bukan apa Pak Su. Saya duduk menengok yalah, so bila kita tengok bertahun-tahun kan, Pak Su kan, tengok bertahun-tahun baru kita akan nampak Pak Su. Apa kita akan nampak? Kita akan nampak benda-benda yang baru kita perasan. Selama ni aku tengok 2-3 tahun tak pernah nampak. Tetapi kali ni baru nampak. Apa dia Pak Su? Saya tak nampak benda-benda macam ni lah. Kalau Pak Su tengok betul-betul, tuan-tuan tengok betul-betul, saya besarkan candle ni tuan-tuan. Pak Su nampak candle yang biru ni. Ya? Okay. Candle ni open dan close di luar BB. Betul? Ya. Jadi saya nampak benda ni pelik lah.
pelik. Pada saya pelik juga kenapa. Dan apa yang tutup Pak Su, kalau kita faham betul-betul pasal BBMA ni ataupun pasal BB kita akan nampak Pak Su bahawa sekejap saya buat BB. Okay. Kalau Pak Su notice majoriti ataupun hampir ke semua candle-candle yang kita nampak ni Pak Su, semuanya akan berada di dalam BB. Maksud di dalam BB adalah candle tu akan berada di antara garisan top BB hingga ke garisan low BB. Maksud kan? Dia akan berada sama ada berdekatan dengan top BB atau berdekatan dengan low BB. Ketika uptrend Pak Su, candle-candle ni akan selalu berdekatan dengan top BB. Ketika downtrend, candle-candle akan berada rapat dengan garisan low BB. Itu bentuk-bentuk yang saya boleh laku. Jadi tuan-tuan, Pak Su, saya ternampak benda-benda macam ni. Kenapa ada ketikanya ada candle-candle yang biasa saya nampak ni Pak Su open close di dalam BB. Maksudnya di dalam garisan antara top dengan mid. Saya nampak benda ni. Tapi ada ketikanya Pak Su saya nampak ada candle pula yang tutup dan buka di luar BB. Macam ni Pak Su, open dalam BB, tutup luar BB. Nama dia momentum. Okay? Momentum buy. Ini open dalam BB, tutup luar BB, namanya momentum buy. Yang ini open luar BB, tutup luar BB. Candle yang tutup luar BB tuan-tuan adalah momentum. Ini adalah momentum buy. Tetapi candle ni pelik sebab dia open di luar BB. Itu sebab saya panggil alien. Sebab dia pelik. Candle ni tuan-tuan dia jarang-jarang muncul, terutama di time besar. Tuan-tuan, candle ni dia CA atau alien ni tuan-tuan, istilah alien saya bagi alien. Tuan-tuan nak letak nama apa tak kisahlah. Saya sebut alien sebab saya nampak pelik. Itu pelik, in English is alien dah pada saya. Okay? Jadi saya tengok mesti ada sesuatu. Apa benda dia nak beritahu? Ini macam alert besar. Ialah macam saya katakan, bila nak hujan biasanya akan ada guruh, akan ada angin, right? Jadi dia beritahu, dia alert untuk kita berjaga-jaga nak hujan. Sama juga dalam market, saya tengok candle ni tu Pak Su, kita dah nampak candle ni turun makin jatuh sampai hari ni jatuh kan. Biasanya candle-candle alien ni memberikan satu alert ataupun jangkaan. Tetapi Pak Su, yang akan memvalidkan sesuatu candle tu tetap menggunakan bacaan BBB. Cuma dia bagi kita alert supaya kita macam tersedar. Kadang-kadang Pak Su kita tengok market, kita tengok tapi kita tak berfikir. Kita rasa okey, tapi kali ni Pak Su kalau saya tengok ini candle tutup di luar BB, buka di luar BB, mesti ada sesuatu. Jadi untuk nak memastikan Pak Su apa yang berlaku, kita bukan harus wajib sebenarnya. Kita wajib mesti menggunakan candle yang menunjukkan perjalanan trend. Candle yang menunjukkan perjalanan trend adalah candle momentum. Candle momentum yang akan beritahu apa sebenar maksud dia ni. Jadi kalau kita Pak Su nak dapatkan momentum, kalau kita tunggu ini di weekly, nak tunggu weekly memang tak jumpa lah Pak Su. Ini baru nak jumpa ni. Kalau dia terkejut ni kan, nak menunggu di Pak Su berbulan-bulan. Jadi untuk kita nak mendapatkan bacaan awal, kita harus menggunakan momentum di time frame yang lebih kecil. Jadi apabila kita nampak candle alien ni Pak Su, maka di weekly tuan-tuan jarang berlaku. Dan kalau saya pergi kepada daily Pak Su, okey, kita nampak apa? Pak Su boleh nampak sesuatu. Okey, saya tandakan ni Pak Su. Nampak tak? Ini candle alien yang berada di weekly. Dan bila saya pergi daily, tuan-tuan akan nampak zone candle alien ni Pak Su nampak tak? Candle-candle ni adalah lebih tinggi daripada candle sebelum ni. Yang berderet ni Pak Su, ini adalah candle-candle momentum buy. Right? Momentum buy. Tetapi Pak Su, candle yang ni, walaupun candle ni adalah kedudukan lebih tinggi daripada candle momentum buy, tetapi candle ini adalah candle yang tutup di dalam BB. Baik. Secara otomatik tuan-tuan, kita dah tahu dah, candle alien yang berada di weekly tu, bila kita kecilkan time frame, kita pergi ke daily, kita nampak tuan-tuan adalah bacaan market hilang volume sell. Kita dah tahu apa maksud.
candle alien tu begitu sesuatu baru kenaikan tu dah lemah. Tuan-tuan, dia naik. Ni naik pasu. Tapi dalam BB bermaksud dia lemah. Maka ini adalah candle menyatakan bahawa aku nak jatuh ni. Jadi pasu, tadi kita nampak candle alien berada di weekly. Bila berada di daily, kita nampak candle makin hilang volume sell di daily. Okey. Jadi pasu, untuk kita nak validkan perjalanan bacaan di daily ni, kita harus menggunakan signal momentum. Dan momentum yang akan memvalidkan sesuatu perjalanan di time frame daily pasu adalah momentum DH1. Bukan DH4, tapi DH1. Kenapa? Saya tak cerita kenapa lah, sebab nak cerita kenapa pasu dia panjang nanti. Saya terus predikkan yang akan memvalidkan perjalanan kalau kita baca di time frame daily pasu, yang akan memvalidkan perjalanan di daily tu adalah momentum DH4. Kalau kita nampak perjalanan tu kan nampak di weekly, yang validkan perjalanan weekly tu adalah momentum yang memvalidkan perjalanan di daily adalah momentum DH1, yang akan memvalidkan perjalanan di weekly adalah momentum DH4. Okay, so sekarang Pak Su, ini adalah candle di daily. Jadi kita perlu tunggu untuk munculnya bacaan momentum sell DH1 untuk nak validkan yang kita nampak tadi sebagai candle alien tu. Sebab kita nampak kat sini, sini adalah market hilang volume sell. Okay. So sekarang, kalau saya pergi kat 4 jam, sekejap Basu, saya kecilkan. Okay. Lepas pergi kepada 4 jam Basu, okay. Kawasan di sini, saya cuma nampak bahawa di sini Basu, cuma ada bacaan apa? Cuma ada bacaan arah kukuh sell. Ni Basu. Arah kukuh sell. Momentumnya kat sini. Sebelum muncul momentum, kita cuma nampak arah kukuh sell DH4. Dan kita kena cari. Sebenarnya bila kita menggunakan daily, macam saya katakan tadi, kita perlu melihat, dah ada ke momentum sell DH1? Barulah bacaan daily tu valid. So sekarang kita pergi pada H1. Okay, kita pergi H1. Okay, lepas tu boleh nampak. Tuan-tuan boleh nampak. Ini adalah kena momentum sell DH1. Sudah ada? Sudah ada. Pasu, satu lagi Pasu. Orang tanya, bang, ini ada momentum sell DH1. Tapi ini ada momentum buy DH1. Macam mana? Kalau Pasu tengok, kalau tuan-tuan semua tengok, kita perhatikan betul Pasu. Okay, ini adalah candle momentum sell DH1. Ni clear. Tengok clear. Bila ada momentum, akan ada re-entry. Akan ada re-entry. Okay. Ini pula kita nampak macam momentum buy. Tapi kenapa dia jatuh? Sebab dia Saya suka soalan tu. Sebab kalau Pasu tengok kan, Pasu tengok garisan hitam low BB ni, dia ni kembang kan? Betul. Kembang Pasu kan? Okey, kembang. Tetapi apabila garisan candle momentum buy ni, BB dia flat, rata. Nampak rata kan? Jadi bermaksud apabila dia rata, dia tidak ada kekuatan untuk nak naik. Itu membezakan. Jadi tuan-tuan boleh nampak bacaan momentum buy. Dalam masa yang sama, tolong tengok top BB satu, tolong tengok low BB. Kalau top BB dan low BB tuan-tuan dalam keadaan flat, maka tidak ada kekuatan untuk nak naik. Tetapi kalau Pasu tengok sini kan, Pasu nampak kan, ada momentum sell dan low BB kembang. Okay. Dan kita nampak top BB juga kembang. Bermaksud momentum sell tuan-tuan adalah momentumnya valid. Jadi dah ada momentum sell tuan-tuan di H1, lepas tu disambung pula dengan momentum sell di H4. Jadi bertambah kuatlah dia punya jatuhan. Sekejap saya tunggu balik ni. Okey, Pasu boleh nampak Pasu? Nampak. Okay. Sekarang bersambung pula dengan momentum sell di H4. Maka bertambah jatuhlah dia. Itu yang saya boleh katakan, saya boleh rumuskan tentang candle alien. Dia sebagai satu alert. Dia tidak memvalidkan apa-apa. Tidak, dia tidak memvalidkan apa-apa. Dia cuma bagi kita alert. Bagi kita untuk bersiap siaga, bagi kita, ada sesuatu lah. Kalau kita gunakan, saya cadangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menggunakan candle alien ni, gunakan di time frame daily dan weekly.
dia lagi kecil, tuan-tuan, bila kita menggunakan trafik lagi kecil, dia lagi mudah untuk kita tertipu atau terpedaya. Sebab tuan-tuan, lagi banyak candle, lagi banyak, lagi besar kebarangkalian untuk kita kalah dalam market. Lagi kurang bilangan candle, lagi mudah untuk kita nak menang berbanding kalah. Itu sebab tuan-tuan, saya biasa fokus kepada daily dan juga weekly. Itu lebih kurang sedikit sebanyak tentang penjelasan untuk candle alien. Ngam-ngam pukul 11 cantik. Okay. Saya harapkan saya mana yang bertanya yang pasal candle alien tadi dia settle lah. Okey, cikgu nak sambung yang mana? Cikgu nak question ataupun Okey, so itu tentang candle alien. Sekarang saya nak jangan analisa, saya nak mulakan dengan gold juga. Contoh candle alien dekat gold, sekarang saya nak bagi analisa tentang gold. Okey. Kalau sebelah kiri sekejap tuan-tuan saya buat sini. Alright. Sebelah kiri ni lepas tu adalah weekly. Tengah ni adalah daily. Yang 4 jam ni adalah di kanan ni adalah 4 jam. Okey, tuan-tuan. Kalau ada yang bertanya, adakah dah ada keluar tanda-tanda untuk kita buy untuk gold lepas tu? Jawapannya tak ada. Langsung tiada tanda-tanda untuk buy. Tak ada. Tak ada. Okey, saya nak betul satu basuh Sebab tuan-tuan, dalam entry ialah kita tidak akan betul masuk untuk setiap entry basuh. Ada ketikanya memang kita akan kalah. Tetapi yang paling penting basuh, kita tahu bila kita kalah, kita tahu bila kita silap. Sebab tuan-tuan, bila kita silap, bermaksud kita dapat meminimalkan kita punya kerugian. Daripada kita hold dan hold, lepas tu dalam MC. Macam saya dulu tu, lepas tu saya tak tahu apa-apa, saya hold dan hold, lama-lama saya duduk terfikir, kalaulah aku cut loss malam. Macam tu. Akhirnya lepas tu, akaun saya, tengok. Masa saya tak faham dah dulu. Sekarang Alhamdulillah sebab saya nak tunjuk satu benda lepas tu. Sebab pada hari minggu lepas saya nampak satu setup lepas tu. Saya tunjukkan kat sini. Okay, saya ada post. Saya ada post dekat saya punya wall. Saya nyatakan bahawa saya menunggu banyak peluang buy. Kenapa Pak Su? Sebab masa tu candle dekat sekitar ni. Pada ni Pak Su, pada sekitar ni, candle belum lagi ada confirmation untuk jatuh. Kenapa Pak Su? Sebab belum lagi ada bacaan momentum. Belum lagi ada bacaan momentum sell. Setakat ni tak ada. Kalau kita kecil pun, di 4 jam, tuan-tuan, saya kecil lagi, dekat kawasan sini, pada ketika ni. Kalau saya kecil pun tuan-tuan, tak ada kecuali kawasan sini, baru nampak. Jadi lepas tu, dekat kawasan yang saya tandakan ni, saya pergi kepada H1, apa yang berlaku lepas tu, pada hari, saya rasa hari Khamis rasanya, kalau saya tak silap. Okey. Sini lepas tu. Saya letakkan buy sebab saya menunggu untuk lepas tu bila saya trade bila saya trade saya akan menggunakan minimal 2 akaun lepas tu. Akaun pertama saya akan entry di kawasan yang saya jangkakan market dalam volume buy, tapi dia hanya akan valid lepas tu apabila muncul momentum buy. Jadi saya ambil satu akaun yang ambil risiko terawal. Pump saya masuk. Caranya lepas tu apabila akaun pertama tu jikalau dia betul, maka akaun kedua akan follow. Right? Tetapi jikalau akaun pertama tu salah, saya akan cut, maka akaun kedua tu selamat. Nampak tak? Jadi di situ saya mempelbagaikan risiko. Itu cara saya. Jadi setiap trader tuan-tuan ada cara masing-masing. Dan apa yang berlaku Pak Su, petang ke malam, muncul bacaan momentum sell di H1. Okey. Saya dah tahu Pak Su yang saya silap. Saya dah tahu saya silap. Jadi tuan-tuan, saya tak tengok setiap jam. Saya tengok on off lah kan. Saya tengok waktu, alamak, dah ada baca momentum saya di H1. Okeylah. Dengan senang hati, saya cut loss. Pak Su, kalau saya tak cut loss Pak Su, tak perlu sampai sini Pak Su. Sini pun saya dah MC dah. Ya, betul. Jadi bila saya dah cut loss, okey, saya lega. Balance dah lagi. Mana akaun pertama kena cut loss, akaun kedua tak terusik. Relax.
Kemudian saya fokus kepada pair lain yang dapat memberikan saya satu setup dan keyakinan untuk entry. Dan apa yang berlaku semalam pula tuan-tuan, ada pula pasu yang bertanya apa sebenarnya yang berlaku dekat semalam. Kalau pasu tengok ini saya pergi kepada daily tengah ni 4 jam. Okey. Tuan-tuan, pasu kita nampak semalam di sini ada bacaan momentum sell. Dan kita nampak candle naik. Ramai yang mengatakan ni dah naik ni dah naik buy. Sebenarnya pasu selagi tidak ada bacaan momentum buy di 4 jam ni pasu, momentum sell ni tidak akan terbatal. Yang berlaku adalah kenaikan ni tuan-tuan adalah mencari kawasan tertinggi di daily. Kawasan tertinggi di daily adalah MA50 di H4. Tu cerita dia. Jadi kalau katakan saya tanda sini, saya tukarkan kepada daily, tuan-tuan nampak ni lah kawasan-kawasan re-entry sell di daily. Dan tuan-tuan bila tuan-tuan buka daily, tuan-tuan akan nampak MA50 Pak Su rapat dengan mid. Maknanya tuan-tuan Pak Su dia nak terkejut jauh lagi. Jauh lagi nak terkejut. Dah satu lagi Pak Su nampak tak? Dah terbang ni. Dia makin lama makin buka tu. Bila dia mula buka atau mula kangkang Pak Su, dia punya terkejut ni jauh lagi ke bawah. Jadi bila jadi dekat 4 jam kita nampak kalau saya besarkan kat sini. Pak Su nampak tak? Bila ini semua momentum sell. Ni semua ada momentum ni, Pak Su janganlah lawan. Lawan memang MC lah kata. Bila ada momentum dia akan ada re-entry. Dia akan ada re-entry. Jadi kalau Pak Su tengok momentum nampak tak satu candle biru macam naik sikit tapi tak kuat. Lepas tu Pak Su nampak garisan biru merah tengah ni dia bersentuh. Bersentuh. Ni. Kalau tuan-tuan betul-betul perhatikan garisan biru ni Pak Su, ini adalah MA5 high. Manakala merah ni adalah MA10 low. Kebiasaannya, dia bukan setiap kali. Kebiasaannya Pak Su, dia kalau berlaku pada satu time frame, itu adalah bentuk-bentuk untuk menyatakan ada re-entry sell. Sebab bila ada bacaan momentum akan ada re-entry. Garisan ni selalu bertemu. Dan untuk nak mudah Pak Su untuk kita nampak dengan lebih jelas, ini adalah H4. Kita kecilkan kepada H1 di sebelah kanan ni Pak Su. Lepas tu kita akan nampak. Jangan nampak apa? Nampak tak ni? Pertemuan. Nampak tak garisan yang biru Pak Su MA50 ni? Nampak tak? Dia ada terkeluar sedikit, lepas tu dia masuk dalam balik. Nampak tak ni? Inilah tuan-tuan. Bila dia dah jatuh kuat sangat, benda ni berlaku macam kecil je. Ada ketikanya Pak Su, dia jatuh kuat sangat sampai MA50 ni langsung tak terkeluar, tapi dia berada CP-CP dekat top BB, dia terkejut. Yes, ini menandakan Pak Su yang jatuhan dia masih kuat. Jatuh anggul masih kuat, belum lagi ada sebarang bacaan untuk nak naik. Tak ada. Okey. Persoalan dia tanya, bila agaknya nak naik? Bila? Saya tak tahu. Satu orang pun tahu. Sebab kita tak tahu siapa yang pegang market ni. Tetapi apa yang bibi tahu Pak Su, kalau dia nak naik, tanda-tandanya mesti ada. So kita kena belajar mengenal tanda-tanda dia. Okay, Pak Su, tanda-tandanya adalah 3-4 jam. Pak Su nampak sekarang dia punya kembang. Maksud garisan ni Pak Su, tuan-tuan semua, maksud ni ini adalah garisan top BB. Top BB adalah kawasan resistant, kawasan tertinggi. Jadi selagi tuan-tuan nampak garisan top BB ni Pak Su, kembang staman ni Pak Su, selagi itulah kejatuhan masih kuat. Kejatuhan akan lemah apabila kita nampak Pak Su garisan ni tak tegak tapi dia dah mula melengkung macam ni. Nampak tak? Lepas tu nampak tak? Dia melengkung, candle naik. Nampak? Dia melengkung, candle naik. Right? Dalam BB tuan-tuan kalau nak baca pergerakan candle naik, tengok top BB. Nak baca pergerakan turun, ini dia naik, jadi top BB jatuh. Kalau candle jatuh, low BB naik. Macam itulah pergerakan dia Pak Su. Dia bersilang-silang. Kebanyakan trader bila Pak Su dia guna handphone, mata dia tak fokus ke garisan ni ataupun benda tersorok dekat handphone. Sebab dia pakai phone. Kalau pakai laptop ataupun display besar, biasanya kita akan nampak. Jadi tuan-tuan, selagi dia kembang macam ni, tak payahlah fikir buy.
untuk hari ni tidur lah tu. Kalau tuan-tuan tak ada entry tak payah. Late lo. Tak payah. Kalau kata aku nak buy sangat ni, tak payahlah, belum ada lagi. So bila tuan-tuan nampak dia dah mula menguncup, dah mula menguncup macam ni, lepas tu dah mula menguncup dan ini tuan-tuan adalah kawasan resistant. Dan apabila garisan ni lepas tu dia turun dan turun dan turun, lepas tu nampak tak dia tempat U-turn kat sini hitam ni, saya tanda dengan garisan melintang. Okey, nampak tak sekitar 1881. Apabila hujung ni lepas tu kita nampak dia makin menguncup dan dia lebih rendah daripada garisan ni. Rendah. Tuan-tuan akan nampak candle dah mula tutup di dalam BB. Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan, apabila ada candle dah mula tutup di dalam BB, okey, kita perhatikan itu juga adalah alert. Tetapi tuan-tuan, nampak gaya ni Pak Su, hari ni pun saya tengok ada kemungkinan apabila jikalau candle ni selesai Pak Su pukul 7 pagi nanti, jikalau ini mengekalkan bentuk yang sama dan terus jatuh, maka ini adalah candle momentum. Dan jikalau ini candle momentum, maka dia akan ada re-entry. Bermaksud tuan-tuan, ini betul-betul yang menunjukkan yang candle atau gold nak jatuh lebih jauh. Itulah cerita dia. Jadi syarat dia, selagi tidak ada bacaan top BB ni menguncup dan lebih rendah daripada nilai ni, maksudnya tidak ada sebarang alert ataupun signal untuk dia nak naik. Itu baru alert, belum confirmation. Jadi kita perlukan alert ataupun signal sebelum berlaku setup atau confirmation. Itu untuk gold. Alright, Pak Su. Boleh boleh cari soalan lain? Tertingkap. Tingkap apa, Pak Su? Tertingkap. JPY. Okey, pay JPY. Dia nak tengok pay yang pilihan lah tu. Okey, Pak Su. Satu benda macam saya Pak Su, bila saya dah cut loss kat sini, dekat kawasan sini ada H1 dia ada momentum sell. Jadi saya just saya relax dulu, dan kemudian lepas tu saya akan mencari balik setup. Saya tengok setup. Saya akan tak terus masuk. Dulu Pak Su, bila saya silap, saya terus masuk. Jadi biasanya saya akan terkena balik lah. So apa saya buat bila saya silap tuan-tuan, dan kemudian saya dah settle kerja semua, waktu malam saya dah free, saya check balik. Dan biasanya lepas tu saya akan tengok pada susunan pay yang saya ada buat macam ni lah. Ini susunan AUD. Saya tengok semua pay AUD yang saya letak sini, ada 6 pay AUD. Kemudian sini ada Canada. Dan lepas tu antara kesemua ni ketika tu saya nampak di JPY. JPY ada entry yang cantik. Dan tuan-tuan, untuk saat ni, untuk ketika ni, memang ada cantik entry dia. Apakah entry tersebut? Saya tunjuk benda yang dah berlaku dulu supaya bukan apa nanti lepas tu bila kita bercerita sesuatu yang belum berlaku, sebenarnya payah orang nak faham. Jadi saya cerita dulu yang bentuk yang dah berlaku, kemudian saya cerita bentuk yang dijangkakan berlaku. Senang kerja kan. Kalau Pak Su tengok di sini, tuan-tuan tengok saya buka EJ lah. Sebab satu Pak Su, kalau katakan saya refer balik, sebenarnya semalam saya dekat Facebook saya semalam Pak Su, saya ada letakkan suatu pernyataan bahawa saya rujuk pada saya punya wall Pak Su. Sekejap, saya punya wall. Sekejap, mana dia? Sebelum tu ni Pak Su dan tuan-tuan semua, ada masa tolong tengok EOS, cryptocurrency. Ini adalah antara good investment. Bila saya letak di Pak Su, ada sesuatu yang saya dah study. Jadi saya ada sense kat situ lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok lah. Target 100, harga baru dalam $3 lebih. Jauh kita nak pergi. Saya betul sama Pak Su. Ni saya beritahu semalam, ini ketika saya bangun sekejap, kepala tengah bengong malam tu, saya duduk sekejap, lepas tu saya tengok dekat GJ dan NJ Pak Su, DH4 telah ada bacaan momentum buy. Saya tandakan ni momentum buy. Saya tandakan. Dan tuan-tuan, ini GJ dan NJ ni semalam. Semalam. Yang mana bila kita buka tuan-tuan GJ dan NJ. Ni Pak Su, GJ. Ni.
Soalan bertanda. Sekarang dah naik. GJ dan juga NJ. NJ contoh kat mana tu? NJ masuk kat, saya tandakan kotak dekat sini. Ni, tanda ni. Tengok apa dah berlaku sekarang. Lepas tu, semalam, candle ni baru buat momentum buy di NJ dan juga GJ. Ketika tu, pair lain, UJ, EJ, KJ dan AJ tuan-tuan, dia belum lagi. Jadi, saya gunakan Pak Su, saya suka pair JPY pada ketika ni tuan-tuan. Sebab bila saya melihat ke-66 ni, bacaan dia adalah setara, adalah sama Pak Su. Bila JPY lemah, kesemua ni akan naik. Tetapi tuan-tuan, Pak Su, yang bagus ni adalah dia naik atau bergerak bukan dalam waktu yang sama. Tu yang best. Itu yang best. Kenapa Pak Su? Bila semalam saya beritahu di NJ ada bacaan momentum buy di H4 dan di GJ ada bacaan momentum buy di H4, bermaksud Pak Su, tuan-tuan semua, di pair yang lain, AJ, KJ, EJ dan UJ, belum lagi ada bacaan momentum buy Pak Su, memanglah terbaik entry antara 4 ni. Itu yang saya bagi signal. Tujuan dia adalah saya gunakan 2 pair yang dah muncul momentum buy di H4. Lepas tu, ada bertanya saya, adakah GG yang selalu buat momentum buy terdahulu atau adakah NJ yang selalu buat momentum buy terdahulu? Saya beritahu Pak Su, jawapan dia senang saja. Saya tak tahu. Lepas tu, kita tak tahu siapa pergi dulu. Sebab pergerakan ini berdasarkan kepada pergerakan mata wang mengikut negara masing-masing. Yang dibandingkan dengan JPY. Pak Su, tugas kita bukan untuk nak menentukan siapa yang pergi dulu. Tugas kita Pak Su dan tuan-tuan semua adalah untuk monitor. Kita sebagai trader harus ada kekuatan dan kesabaran untuk nak melihat, menonton dengan penuh keasyikan. Dengan penuh keasyikan untuk melihat, okey, pair mana yang dah keluar momentum buy dulu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita tak tahu, saya lagilah tak tahu antara 6 ni tuan-tuan, yang mana akan keluar momentum buy dulu. Saya tak tahu. Tetapi saya menunggu dengan penuh kesabaran setiap hari. Dan Pak Su, yang bagusnya Pak Su, candle H4 ni muncul setiap 4 jam sekali. Bermaksud saya hanya melihat maksimum Pak Su. Kalau saya nak tengok pun Pak Su, maksimum saya tengok 6 kali satu hari. Tak tengok sekejap je lah. Ada tak? Bermaksud Pak Su, candle ni bermula pada pukul 6 pagi. Saya kena tengok 10 pagi, saya kena tengok 2 petang, saya tengok 6 petang, 10 malam, 2 pagi dan 6 pagi. Lepas tu, dan pastinya saya tak mampu nak melihat ke 6-6 ni sebab antara 2 pagi dan 6 pagi saya tidur dan baru bangun. Lepas tu? Okay. So sekarang bila dah jelas cerita sebenarnya, saya hanya memerhati pair mana sebenarnya yang bagi bacaan dulu. Jadi, bila ada pair yang bagi bacaan dulu, pair yang lain yang belum muncul momentum tuan-tuan, pair itulah yang saya entry. Itulah cara saya trade. Sebab saya nampak benda tu memang so far memang ada profit. Dan setup tuan-tuan, dia setup tak ada. Cuma dia nak tengok momentum mana. Satu lagi Pak Su, dalam pemilihan pair, dia nak beritahu, katakan siapa lagi macam, alamak, aku ni dah lama masuk, pair mana agak-agaknya yang selamat aku boleh masuk. Okey. Satu lagi Pak Su, untuk kita mengetahui kekuatan sesuatu trend tu. Saya juga menggunakan 4 jam. Kenapa 4 jam Pak Su? Sebab ramai yang mampu atau boleh mendapat keuntungan entry menggunakan 4 jam. Sebab 4 jam tuan-tuan, dia mampu bertahan antara 2 ke 3 hari trend dia atau lebih. Jadi biasanya ramai yang mampu untuk mendapat profit. Kalau H1 tak sempat Pak Su, H1 dalam hari yang sama. Kadang-kadang yelah kita busy kan, even saya pun tak sempat. Saya tak fokus ke H1, saya cari mana H4 punya kemunculan. So dah muncul. Jadi Pak Su kalau tengok betul-betul, perhatikan dekat GJ ni tuan-tuan, Pak Su, kanan ni, nampak tak garisan biru ni? Okey. Biru ni di bawah garisan hitam ni kan? Okey. Biru ni di bawah hitam. Okey. Dan Pak Su tengok pula, ini adalah paket JPY. Nampak tak garisan biru ni di atas hitam? Beza kan? EJ pula, Pak Su tengok, biru ni
juga di atas hitam. Okey. Manakala AJ biru ni Pak Su, dia dah berjumpa dengan hitam. Okey. Kalau kita perhatikan betul-betul Pak Su, kita nampak perjalanan ni, tengok sebab GG yang berjalan dulu, Pak Su akan nampak gerakan dia Pak Su. Apabila garisan biru ni atau M50 tuan-tuan dah berada di bawah BB, dia semakin lama semakin lemah. Kenapa? Kita dah mula nampak ada kena mula tutup di dalam BB. Ni semua tutorial entry buy. Tapi kita nampak masuk kena momentum dah ada masuk dalam BB nak buat entry buy. Okay? Bermaksud Pasu, apabila garisan M50 atau yang biru ni Pasu berada di bawah BB, dia dah semakin lama semakin lemah. Dia bukan nak habis, tapi kekuatan atau momentum dia push dah tu kurang. Semakin lemah. Jadi, apa saya buat Pasu? Saya hanya akan memilih candle pair yang mana garisan M50 masih di atas garisan MACD. Dan pilihan saya Pasu, setakat ni saya pilih CAD JPY dan saya pilih Euro JPY. Itulah yang saya masuk. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok 66 ni, bukan suruh trade 66. Kita tengok yang mana pergi dulu. Yang mana satu nak pergi dulu, kita tak tahu, kita perhatikan. Dah muncul. So, tuan-tuan, Pak Su, kita tengok hanya 4 jam sekali. Jadi kita tengok, ada momentum. Okey. Dan kita buka 66 ni, kita nampak, ada yang belum. Yang belum, tuan-tuan, Pak Su, itulah yang kita entry. Kan senang begitu. Jadi, bukan apa tu. Saya nak memudahkan cara bagaimana kita nak mendapatkan entry dan bertahan. Sebab, tuan-tuan, bagaimana kita nak tahu dia ni habis, Pak Su? Apabila M50 yang biru ni Pak Su, first dia kena berada di bawah mid-BB. Macam ni. Di bawah mid-BB kan? Okey. Pak Su nampak tak low BB dan mula menguncung? Tu tanda tu dia semakin lama semakin lemah. Nanti Pak Su akan nampak dalam minggu ni insya-Allah, kalau Pak Su tengok, low BB ni tuan-tuan akan naik dan akan lebih tinggi daripada garisan ni. Nanti Pak Su akan nampak dia nak bertemu. Low BB ni nak bertemu dengan M50. Bermaksud trend yang kita nampak tuan-tuan dah makin lemah. Jadi, sama juga kes Pak Su. Garisan biru ni juga M50 dijangka bertemu dengan low BB. Tetapi Pak Su, sebelum M50 dijangka bertemu dengan low BB, M50 Pak Su seharusnya berada di bawah BB, betul? Berada di bawah. Baru jumpa. Jadi, kalau dia masih berada di atas BB, bermaksud dia masih kuat lagi nak naik. Tu cerita dia. Jadi kita kena bersabar dapat entry. Itu cuba Pak Su. Itu juga yang saya post tadi dekat saya punya wall. Saya beritahu CAD JPY H4 re-entry buy. Nampak tak saya letak CAD JPY. Inilah cerita dia Pak Su. Kebetulan saya post malam ni nak on air, saya cerita terus lah kan. Jadi kalau saya terus CAD JPY, CAD JPY. Okay. Pak Su boleh nampak tak? Nampak tak ke H1 garisan terkeluar ni? Ini Pak Su, kita nampak di H1 ni dia terkeluar. Dan bila kita rujuk di H4, sebenarnya Pak Su, apa yang sedang berlaku adalah bacaan momentum buy. Ni adalah re-entry buy. Nampak tak garisan biru merah ni tuan-tuan? MA5 low dan MA10 high. Ada ketikanya dia bertemu, ada ketikanya dia rapat sahaja. Tapi inilah tanda-tandanya nak berlaku re-entry buy. Dan bila kita gunakan H1, nampak lebih jelas apabila low BB terkeluar pada EMA. Dan Pak Su nampak tak garisan ni 510 yang merah biru ni, dia macam mencangkuk di bawah mid BB. Ini adalah pertemuan di antara BBB, MA5 low dan MA10 low. Ini tanda-tanda untuk insya-Allah nak sambung naik. Dan bila tuan-tuan, bila kita dah nampak entry buy, dia bertanya, dah profit ni Pak Su, tapi tak berani nak bertahan. Macam mana? Tapi tak berani Itu masalah juga. Jadi tuan-tuan, jangkaan sebenarnya tuan-tuan, bila berlakunya perjalanan bacaan momentum buy di H4, momentum buy ni tuan-tuan, dia akan menghabiskan perjalanan daripada kawasan terendah weekly ke kawasan tertinggi weekly. Itu dia punya bentuk-bentuk yang biasa berlaku. So, apabila kita nampak dia baca momentum buy, maka target kita adalah di kawasan tertinggi weekly Pak Su. Okey, kawasan tertinggi weekly, kalau kita gunakan terus weekly Pak Su,
Tak apa jelas. Sekejap saya tandakan. Okey. Kita nampak dia dah berada betul-betul hampir dekat garisan 5-10 hai. Jadi dia tak apa jelas. Itu sebab bila saya tukar kepada 4 jam, kita jelas kita nampak kenaikan. Dan tuan-tuan, targetnya untuk mencari apa? Mencari garisan top BBDD. Itu target dia pasal. Itu target dia. Yang mana daripada 80 19 tengah bergerak ni pasal dia mencari target setakat ni 89. Bermaksud banyak lagi lah kan. Dalam 60-70 pip lagi lah. Dan tuan-tuan, jikalau dia naik dan naik, tuan-tuan, dia naik sampai ada muncul macam momentum buy, dan pada ketika itu tuan-tuan, jikalau garisan EMA 50 ni yang telah berada di bawah MACD masih belum lagi atau jauh lagi dengan garisan pasu, maka di sini pasu mampu untuk muncul satu signal yang dipanggil momentum buy di daily. Momentum buy di daily. Bila ada baca momentum buy di daily pasu, maka ada satu lagi setup yang dipanggil re-entry buy. Sebenarnya pasu, itulah yang saya tunggu pada minggu ini. Sebab re-entry buy di daily pasu mampu untuk muncul sekerap satu minggu cuma sekali ketika market sedang rally macam sekarang ni. So far saya kata alamak lagi 4 minit. Okey. Okey, currency pilihan bagi cikgu kongsikan dekat pendengar kita untuk waktu terdekat ni. Terdekat Alright. Tuan-tuan, sebenarnya apa yang saya ceritakan tuan-tuan KJPY ni, ini adalah currency yang saya trade. Inilah pilihan saya. Satu KJPY dan satu lagi adalah Euro JPY. Sebab apa? Sebab saya nyatakan tadi lah, yang mana dia ni consider yang follower. Lepas tu bila kita nak entry yang selamat. Betul. Okay, bila nak selamat, kita tak boleh ambil pair yang jadi kepala. Biar kepala jalan dulu. Biar kepala bercerita dulu. Jadi adik-adik dia ke kawan-kawan dia akan follow. Jadi saya akan trade kepada pair yang jadi follower. Jadi tadi GJ dah pergi dulu. Saya dah beritahu ada momentum buy DH4. NJ dah pergi dulu ada momentum buy DH4. Maka saya ada AUD JPY, saya ada USD JPY, saya ada Euro JPY, saya ada CAD JPY. Jadi berdasarkan pada bentuk yang saya dah cerita tadi pasu, itulah yang saya menunggu. Okey, satu lagi. Ini untuk apa? Ini untuk currency, tuan-tuan. Saya nak kongsikan jangkaan. So apa benda ni yang saya tunggu-tunggu dan telah bergerak pasu tentang jangkaan untuk XRP yang saya rasa pasu. Sebab harga dia antara yang termurah lah pasu. Sebab dia ada peringkat sampai ke RM1 kan, 1 unit yang saya katakan tadi. Untuk apa tuan-tuan? Untuk yang sedang berlaku sekarang, adalah setupnya adalah re-entry buy. Re-entry buy. Dan re-entry buy tuan-tuan, dia telah pun muncul bacaan momentum buy. Pada ketika ni, BB masih lagi belum kembang. Tuan-tuan nampak BB dah mula kembang. Menunggu untuk satu lagi bacaan momentum buy. Kemudian lepas tu kita tunggu untuk EMA 50 berada di bawah garisan mid BB. Dan tuan-tuan, bila berlakunya bacaan re-entry buy di 4 jam, sekali lagi tuan-tuan, yang selalunya berlaku pasu adalah pertemuan di antara dua garisan. Yang selalunya, bukan setiap kali, yang selalunya berlaku. Bermaksud XRP ni tuan-tuan masih lagi nak naik. Masih naik. Dan jauh. Peluang. So, dan nampak tak? Saya kecilkan. Pasu nampak tak? Dekat low BB tak ada cangkuk pasu, kembang setaman tu dekat weekly. Betul lah. Okay, saya buka daily lah sini. Daily. Nampak tak pasu? Walaupun dia punya low BB tak setegak macam weekly tegak habis kan. Dekat daily walaupun tak setegak macam weekly, tapi pasu tidak ada U-turn, tidak ada cangkuk, tidak menguncup langsung. Jadi tidak ada bentuk yang menyatakan bahawa yang dia nak jatuh. Tak ada. Nampak tak garisan EMA 50 ataupun yang biru ni pasu ni?
masih jauh lagi dengan low BB. Bermaksud masih lagi ada kekuatan nak jatuh. Dan waktu tengok kat sini, yang ada cuma baca momentum sell di M15. Momentum sell 5 tuan-tuan hanya menyatakan bahawa kejatuhan mencari 5-10 low di H4. Ni dah ada berlaku ni. Ni cerita dia. Okey. Itu hukum dia. Itu sebab siapa yang faham tentang, saya cukup tekan lah. Bagi siapa nak faham, dia mesti tahu Stephen Martin time frame. Mesti tahu. Kena tahu. Betul-betul dah tahu dah. Sebab bila nampak momentum sell di M15, dia dah tahu dah jatuh dia kat mana. Jatuh dia mencari 5-10 low. Jadi 5-10 tuan-tuan, ini sekadar re-entry buy. Kenapa re-entry buy? Sebab ada banyak momentum buy ni. Atau extreme sell. Extreme sell ni tuan-tuan, dia bukan suruh beritahu dia nak jatuh. Tidak. Dia beritahu setiap extreme sell di sini akan ada TP wajib. Ini TP wajib. Kalau sell, saya tak sell sebab saya tahu uptrend kuat. Kan MA50 jauh lagi dengan BB. Bermaksud dia masih lagi nak naik. Nanti tuan-tuan akan nampak, kalau dia jatuh nak mencari re-entry buy di daily contohnya tuan-tuan tuan-tuan akan nampak M15 ada momentum sell dan di H1 pun ada momentum sell. Barulah dia jatuh ke MA50 di H4 atau re-entry buy di daily. Tapi adakah trend dah selesai? Belum tuan-tuan. Sebab dalam perjalanan ni Pak Su, yang naik ni semua momentum buy, belum ada satu pun re-entry buy. Tuan-tuan, Pak Su, dalam market ni kan, kalau dia nak jatuh, sekurang-kurangnya dia akan ada satu re-entry. Itu sekurang-kurangnya. Itulah bentuk bisa berlaku. Dan hingga sekarang Pak Su, tidak ada satu pun re-entry. Baik kat sini. Baik. Jadi tuan-tuan, masih lagi untuk nak naik. Jadi, bersabarlah. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam dia rasa macam kod dia nak jatuh kan, tak apalah, tuan-tuan TP lah dulu. Tapi jangan tanya nanti, bang boleh beli ke? Tak payah kata. Tuan-tuan, dari segi peratusan, dia dah bergerak pada saya lah. Dia dah bergerak 3 suku jalan. Ada balance lagi lah. Kalau tuan-tuan nak masuk buy, sabar. Kita tunggu apa? Tunggu daily ni tuan-tuan, selesai baca momentum buy, tunggu dia buat re-entry buy. Atau tuan-tuan lagi mampu bersabar, pergi kat weekly, ni weekly. Bila ada weekly momentum buy, akan ada re-entry buy. Yang tu tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan lagi banyak tuan bersabar, lagi banyak pip tuan boleh dapat. InsyaAllah. Itu dalam dunia cryptocurrency. Baik. Okey Basu. Dah lebih 2 minit pula. Okey, alhamdulillah. Terima kasih cikgu atas pencerahan, halalkan segala ilmu yang telah dicurahkan untuk minggu ni, episod 166. Baik, kepada anda semua di luar sana, saya mendoakan juga semoga anda akan terus diberikan rezeki yang murah, dapat kefahaman yang baik, dan kalau dapat kefahaman, kongsikan kepada yang lain. Esok jangan lupa di waktu yang sama 10.30 malam kita ada bicara fundamental. So dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Kita jaga kita. Bye bye.